Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 4 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita malam. Kerajaan negeri melalui Sarawak Energy telah menandatangani perjanjian term sheet bersama Petroleum Nasional Berhad Petronas sebagai usaha mengukuhkan kerjasama antara kedua pihak. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, komitmen untuk menyediakan bekalan kuasa 90 MW ke Kompleks LNG Malaysia di Tanjung Kidurong selama 20 tahun bukan sahaja menunjukkan keupayaan Sarawak Energy untuk menyediakan tenaga, malah membuktikan keyakinan kehadiran jangka panjang Petronas di Sarawak. This term sheet signing allows Sarawak to continue to share our renewable energy resources with other energy players in developing a sustainable energy future. The commitment to provide 90 MW of power supply to the Malaysia LNG complex in Tanjung Kidurong for a term of 20 years indicates confidence, not just Sarawak Energy's ability to provide power, but also attests to Petronas' confidence in their long-term presence in Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dalam majlis menandatangani perjanjian term sheet antara Sarawak Energy dan Petronas secara maya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Majlis menandatangani perjanjian itu disempurnakan oleh Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat LNG Malaysia dan Petronas LNG Berhad Mohamed Syazwan Abdullah, manakala pihak Sarawak Energy diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Berhad Datuk Syarbini Suhaili. Turut hadir menyaksikan majlis tersebut Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Pengerusi Sarawak Energy Berhad Datuk Amar Abdul Hamid Sepawi dan Pengarah Bukan Eksekutif Petronas Datuk Ibrahim Baki. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 361 kes baharu pada Khamis untuk melonjakkan jumlah keseluruhan kepada 10,424. Timbalan Ketua Menteri merangka Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media berkata, kesemua kes berkenaan dikesan di 13 daerah di Sarawak. 89 di Miri, 73 di Sibu, 71 di Bentulu, 60 di Betong, 22 di Kuching, 11 di Subis, 9 di Serike, 8 di Mukah, 6 di Kapit, 4 di Selangau, 4 di Serian, 3 di Meradong, 1 di Julau. Katanya kebanyakan kes yang dilaporkan itu adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin di pusat kuarantin, kawasan PKPD, ACD dan lockdown. Sehubungan dengan itu, daerah Serian, Sarike dan Kenawit kini berstatus jingga, manakala daerah-daerah lain kekal dengan status sedia ada. Turut dimaklumkan terdapat 266 kes pulih dan dibenarkan discharge baru, menjadikan jumlah keseluruhan 7,967 orang bersamaan 76.43%. 155 di Hospital Sibu, 45 Hospital Umum Sarawak, 29 di Serike, 16 di Kapit, 10 di Bentulu, 6 Seri Aman, 5 di Miri. Jadi keseluruhan kes yang pulih dan discharge adalah 7,967 bersamaan dengan 76.43% dari jumlah kes COVID-19. Jumlah kes aktif yang masih mendapat rawatan adalah 2,337. Dalam sidang media sama, Datuk Amar Douglas juga memberitahu rumah sewa Anong di Batu 5 dan rumah sewa Beverly Hills di Taman Beverly Hills di Bintulu akan menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa 5 hingga 18 Mac 2021. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak telah membuat penilaian risiko setelah kes positif yang melibatkan kawasan rumah sewa Anong di Batu 5 dan rumah sewa Beverly Hill
di Taman Beverly Hills berkuat kuasa pada 5 Mac sehingga 18 Mac 2021. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka telah melancarkan buku pelan anti rasuah organisasi OACP 2021-2025 selaras dengan Pekeliling Integriti Kerajaan Negeri Sarawak bilangan 1/2020 yang mewajibkan semua agensi kerajaan menyediakan OACP untuk tempoh 5 tahun bermula tahun 2021. Pelancaran buku OACP ini telah disempurnakan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching pada Khamis. Menurut beliau dalam ucapannya, pelancaran buku OACP ini bertujuan mewar-warkan komitmen pengurusan atasan pusaka dalam membendung gejala rasuah dan meningkatkan nilai-nilai integriti dalam penyampaian perkhidmatan awam. Penyediaan pelan anti rasuah organisasi adalah salah satu inisiatif mandatory di bawah strategi 2 Pelan Anti Rasuah Nasional untuk memperkukuhkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Pelan anti rasuah bagi SJDC ini merangkumi aspek governance, integriti dan anti rasuah dalam organisasi dan melibatkan semua bidang dan aktiviti dalam organisasi ini. Beliau yang juga pengerusi pusaka menambah, pelan OACP ini telah dihasilkan melalui bengkel OACP Pusaka yang diadakan dari 16 hingga 18 Februari lepas oleh Unit Integriti dan Ombudsman Jabatan Ketua Menteri. Ini juga bertepatan dengan usaha STIDC ke arah pemetuhan Seksyen 17(A) Corporate Liability yang dikuatkuasakan pada 1 Jun 2020. Pusaka mempunyai evident commitment pihak atasan dalam mengadakan kawalan dalaman melalui pelan OACP ini. Pelan anti rasuah STIDC ini memfokus kepada 7 bidang keutamaan yang merupakan bidang yang ada risiko, ruang dan peluang berlakunya rasuah, iaitu 1. Pelesenan, 2. Penguatkuasaan undang-undang, 3. Pengurusan projek, 4. Pentadbiran, 5. Tadbir urus, 6. Perolehan dan 7. Pengurusan program. Dalam pelan OACP ini juga, pusaka telah menghasilkan sebanyak 7 strategi, 10 objektif strategi dan 90 inisiatif dan pelan tindakan bagi mencapai visi sebagai agensi yang berintegriti dan bebas rasuah. Dalam program berasingan pada Rabu, Datuk Amar Awang Tengah mengingatkan kontraktor yang dilantik untuk bertanggungjawab terhadap kelewatan pelaksanaan projek-projek di Limbang. Tegasnya, kontraktor juga perlu memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan agar kelewatan projek itu dapat diatasi segera dan tidak dibiarkan begitu sahaja. So, saya tengok banyak yang disebabkan oleh perancangan dan pengurusan yang tidak begitu dipersesuaikan dengan keadaan. Misalnya untuk bangunan museum ini, mereka katakan kelambatan berlaku disebabkan oleh
micropile yang lambat disebabkan oleh MCO yang berlaku di Kuching dan di Sabah. Tapi masa itu tidak digunakan untuk mereka nak tumpukan perhatian untuk menyiapkan bangunan ini yang tidak memerlukan lagi micropile semua. Inilah yang saya tengok tidak ada penyelarasan dari segi planning dan pengurusan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan tinjauan terhadap projek rakyat Ketua Menteri dan projek Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA di daerah Limbang. Projek yang mengalami kelewatan di daerah Limbang adalah projek membina jalan Ulu Tubai ke Mentawai dan Gunung Buda, projek jambatan Sungai Limbang 2, Muzium Pentadbiran dan Pembangunan Limbang dan projek naik taraf jalan masuk ke Bandar Limbang kepada Dual Carriageway. Beberapa faktor menjadi punca kelewatan projek berkenaan, antaranya penularan wabak COVID-19, keadaan cuaca yang tidak mengizinkan dan bahan binaan lewat sampai. Dalam sidang media yang sama, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri, Terminal, Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak menambah, isu sama turut berlaku ke atas projek jambatan Sungai Limbang 2. Saya dah bagi tahu kepada mereka, jambatan itu jambatanlah, ya. Kenapa tak dibuat dalam masa yang sama untuk melaksanakan projek jalan itu? Sedangkan mereka sudah tahu di mana alirannya, jalannya, alignmentnya, so you can do it simultaneously. Dan ini semua disebabkan oleh poor planning and management. Jadi kita minta mereka supaya lebih bertanggungjawab. So if they need to increase their machineries, their manpower, they have to do. Sebab macam jambatan Batang Limbang is a long delay. Dan juga jalan itu ke Buda itu dari segi percentage begitu tinggi kelewatan. So I want them to have a catch-up plan. Laporan selanjutnya, Sarawak menerima vaksin Pfizer BioNTech kumpulan kedua fasa pertama melibatkan 31,590 dos yang dihaskan untuk petugas Barisan Hadapan pada Rabu. Dalam hantaran di laman Facebook, ahli JPBN Sarawak yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kwi Hian memberitahu vaksin tersebut tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 5.20 petang. Vaksin kumpulan kedua itu tiba dari Belgium, seterusnya ke Singapura dan Subang sebelum tiba di Kuching. Vaksin tersebut akan diagihkan ke Miri, Bintulu dan Limbang, manakala bahagian lain akan menerimanya secara berperingkat. Manakala di Julau, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Dua Jubin mahu setiap projek rakyat di kawasan beliau dilaksanakan dengan baik dan disiapkan mengikut spesifikasi. Tegasnya, kontraktor perlu memastikan projek yang telah siap dapat mencapai objektif demi manfaat rakyat. Setiap ikut kontraktor bila kerja projek aku, segi diperhati kuamaman. Aman satu, aku akan mendak projeknya basic quality, lalu oleh merik penyamai dengan rakyat. Anak sehari itu projek tu dia 2-3 minggu contoh nukar ratap basic bocor. Jadi aku ngai tu bangsa tu. Aku teliti amat dengan projek bangsa tu. Sebab aku akan mendak kualiti kerja kecukup. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan penyerahan projek naik taraf bumbung rumah inting hitam di Lasi Julau pada Rabu. Projek di bawah program transformasi 2 bandar RTP dengan kos sebanyak RM150,000 itu berjaya disiapkan awal dari jadual asal. Beliau menambah lebih RM1 juta telah diperuntukkan kepada kawasan Lasi untuk pelaksanaan projek RTP dan berharap penduduk dapat bersabar. Di Dungkop aku dengan kita Lasi itu 1 juta. 1,2 saya. Ni rumah kebedawan kat cabut undi magang semua hampir termasuk rumah mulia yang semua bersih kata dia.
Semua rumah panjang bisik data dia dungkop ke magang. Okey. Jadi ngarapkan kita sabar nantinya lapan duit kita bisik 5 juta duitnya. Jadi 1 juta bagi konkret kita. Berikut pula, Adun Beting Maro Razaili Gapur meneruskan inisiatifnya membantu rakyat dengan menyumbang sebanyak 413 beg beras kepada 7 buah rumah panjang dan 2 kampung. Penerima ialah Rumah Panjang Batu Lapan, Rumah Panjang Munggu Menggeris, Rumah Panjang Meregang, Rumah Panjang Kenarang, Rumah Panjang Muton Baru, Rumah Panjang Muton Kara dan Muton Asap dan Rumah Panjang Munggu Ruan yang menerima sebanyak 144 beg beras. Turut menerima sumbangan itu Kampung Tok Godam sebanyak 150 beg beras dan Kampung Lot sebanyak 119 beg beras, manakala PIBG SK Muton menerima sumbangan sebanyak RM4,000 termasuk 10 kotak pelitup muka. Simbolik penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan Razaili pada Rabu. Terdahulu pada sebelah pagi, Razaili menyampaikan sumbangan berjumlah RM5,000 kepada PIBG SK Batang Maru dan 10 kotak pelitup muka kepada sekolah berkenaan. Beliau turut menyerahkan sumbangan kewangan kepada mangsa kebakaran yang berlaku pada 27 Februari lepas di Kampung Batang Maru. Menurut Razaili, beliau juga akan memberi bantuan berbentuk perkakas rumah serta mendirikan rumah untuk didiami sementara mangsa Mustafa Onga dan pada masa yang sama memohon bantuan rumah PPRT untuk beliau. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.